kita faham segala maklumat dan mesej yang disampaikan oleh rakyat, terutamanya dalam pilihan raya. Jadi bila rakyat hantar mesej yang jelas dalam pilihan raya negeri yang lepas, rakyat mahukan PKR dan PH tumpu kepada kebajikan dan membela rakyat. Rakyat mahu kita kembali ke landasan yang membela rakyat, tolak tepi soal nak jadi Perdana Menteri, soal nak jadi kerajaan. Rakyat mahukan kita tumpu usaha untuk kalahkan UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dalam tempoh 6 bulan saudara-saudari, kita tumpu perhatian. Dan hari ini insyaAllah, kalau Presiden UMNO, kalau Muhyiddin Yassin tengok di dataran Lakin, mereka pun tahu insyaAllah kita akan kekalkan kemenangan di Johor Bahru, saudara-saudari. Kalau tidak kerana saudara-saudari menghantar keputusan yang jelas dalam pilihan raya negeri Johor yang lepas, saya masih lagi main dengan kucing saya dekat rumah. Tapi oleh kerana saudara-saudari bagi gambaran yang betul bahawa dalam sesebuah negara, perkara yang paling penting oleh mana-mana parti politik ialah kehendak rakyat, ialah keadaan rakyat. Rakyat mahukan parti politik yang bertanding tumpu perhatian soal menyelesaikan masalah rakyat. Apatah lagi dalam keadaan negara kita yang masalahnya kian rumit. Satu, sebab masalah ini tidak diselesaikan selama berpuluh-puluh tahun. Masalah gaji, masalah perumahan terutamanya di bandar-bandar besar. Dan Johor Bahru pada satu hari nanti, masalah itu akan menjadi lebih rumit kerana hartanah makin mahal. Bila hartanah makin mahal dan kawasan-kawasan perumahan rakyat yang sudah lama, akhirnya keluarga, anak-anak yang dilahirkan di kawasan itu makin lama makin terpinggir, kerana kalau mereka duduk di rumah yang lama, rumah sempit. Kalau mereka nak beli, mereka tak mampu, akhirnya mereka terpaksa berpindah semakin jauh dan semakin jauh daripada kawasan halaman sendiri. Perkara ini telah berlaku di kawasan-kawasan bandar lain, termasuklah kawasan Pandan saya sendiri. Masalah ini tidak diselesaikan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan untuk menyelesaikannya, ia perlukan penyelesaian yang lebih kreatif, tindakan kerajaan yang lebih radikal, keberanian dan peruntukan tidak seperti yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Masa 6 bulan, UMNO Barisan Nasional ingatkan bahawa ini zaman tahun 80-an. Mereka tengok, dia tengok kalah dalam Mac 2022, dia kira-kira, dia kata mustahil PKR dan PH boleh menaikkan kembali dan meyakinkan balik rakyat bahawa PKR dan PH adalah yang paling baik untuk menang dalam pilihan raya kali ini. Sebab itu mereka paksa buat pilihan raya. Sebab itu Zahid Hamidi sebelum ini dengan begitu sombong, bila orang kata tak boleh buat pilihan raya dalam bulan November, hujan dan risiko banjir, dia boleh jawab dengan rakyat, kalau banjir pun UMNO akan redah. Yang dia tak cakap ialah bagi UMNO, bagi Barisan Nasional, kemenangan kuasa di Putrajaya itu lebih penting daripada nyawa dan kebajikan rakyat. Kita beritahu dekat dia berbulan-bulan, dia tak kisah sebab dia rasa dia cukup yakin menang 2/3, saudara-saudara. Sekarang korang gelak kan? Sebab itu bila Zahid Hamidi dan pimpinan UMNO Barisan Nasional berkumpul di Kongres MIC, tak pernah berlaku dalam sejarah negara dunia ni, mana-mana negara, seorang pimpinan kanan politik yang nak masuk pilihan raya
dengan bongkak boleh sebut engkau ada kes, nanti kalau kita tak menang kau masuk dalam penjara. Engkau ada kes, engkau pun jangan lupa engkau ada kes. Saudara-saudari, dia boleh bergurau soal menggunakan kuasa untuk bebas dari tuduhan-tuduhan sebab dia bongkak dan begitu yakin dia boleh menang 2/3. Saya turun ke kawasan-kawasan seluruh Malaysia. Saya bercakap dengan kawan-kawan UMNO sendiri. Ini mungkin ada orang UMNO dekat sini, bukan pimpinan lah, tapi orang UMNO biasa yang menonton. Saudara-saudari, orang UMNO sendiri malu. Sebab itu menjatuhkan maruah terutamanya Tok Mat Timbalan Presiden UMNO sendiri. Tok Mat sengih lah masa itu. Dalam hati Tok Mat kalau ada senjata dia tembak Zaid Hamidi masa itu. Mana ada engkau boleh aibkan maruah orang nombor 2 kamu. Umum kepada seluruh dunia. Aku tahu kau rasuah. Kalau kau nak bebas daripada rasuah, kita semua kena menang besar. Kalau ia pun sama-sama rasuah, janganlah berbangga dan cakap kat satu dunia. Duit dah sakau, duduk diam-diam. Jangan bongkak dengan rakyat seolah-olah rakyat ni akan telan hidup-hidup rasuah dan penyelewengan kamu. Sebab itu kalau UMNO sekarang terkapai-kapai, dan saya boleh sebut kepada saudara-saudari, UMNO sekarang terkapai-kapai, hilang punca kerana mereka tak bersedia melihat kebangkitan rakyat seluruh negara dalam tempoh sebegini pendek. Dia hilang punca. Dia mula bergaduh sesama sendiri. Dan yang paling lawak begini. Ni kalau orang UMNO dengar, dia diam tunduklah sebab dia tahu yang saya cakap ni betul. Selain daripada soal kucak-kacir pimpinan, bergaduh sesama sendiri, selain daripada tidak boleh menjawab kes demi kes, penyelewengan demi penyelewengan yang saya sebut, selain daripada dia tak faham aspirasi rakyat mengenai penyelesaian masalah, mengenai gaji, mengenai harga telur, dia tak jawab semua ni. Masalah UMNO yang lebih utama dalam pilihan raya ini. Kalau saudara-saudari tertanya-tanya, kenapa UMNO nampak sayur sangat kali ini? Berterabur masuk pilihan raya, kempen terburai. Saudara-saudari nak tahu kenapa? Saya dah sebut tak cukup duit, duit tak turun. Sebab banker dia ada dekat bank Kajang sekarang. Itu kita memang semua tahu. Itu kita semua tahu. Tapi saya tanyalah juga kawan-kawan dalam UMNO. UMNO ni kan kaya. Ketua pemuda UMNO, ketua pemuda bahagian, yang pendidikannya tingkatan 5. Bisnes pun kita tak tahu apa. Tapi kereta ada 10, motor besar ada 5-6. Suruh rakyat Malaysia dah tengok ni. Pimpinan UMNO ni, kalau dulu ketua cawangan pun kaya, apatah lagi ketua bahagian. Takkan tak ada duit pun. Mestilah ada. Kalau yang jadi ahli majlis pun kaya. Takkan tak ada duit kot. Saya pun tak terfikir. Saya kata, kalau ia pun banker ada dekat Kajang, tapi takkanlah dah 60-70 tahun berkuasa, takkan tak ada duit. Saya pun tak terfikir jawapan daripada kawan-kawan UMNO. Dia kata, UMNO sekarang ni memang dah bersedia untuk kalah. Jadi, tumpuan UMNO sekarang bukan lagi menang pilihan raya dah. Dia tumpu menang pertandingan dalaman UMNO lepas pilihan raya ni. Sebab dia tahu dia akan kalah. Lepas ini masing-masing akan berebut untuk jadi ketua bahagian yang bertanding dekat presiden dan sebagainya. Zaid, mampu yang kau lepas ni Zaid. Jadi sebab itu dia simpan duit dia bukan untuk berkempen dengan rakyat,
dia simpan duit dia untuk menang ketua bahagian dalam pemilihan UMNO lepas ini, saudara-saudara. Jadi kita boleh bagi laluan dekat dia, beritahu kat UMNO tak apa, 2 hari lagi tak apa, tak payah belanja duit lah. Kamu simpan duit kamu itu untuk masuk pemilihan UMNO 2-3 bulan daripada sekarang, sebab nanti kita sama-sama tengok macam mana UMNO bergaduh dan berbunuhan sesama sendiri selepas dikalahkan dalam pilihan raya umum. Saya minta maaf lambat tadi sebab jam betul. Aku datang awal tadi. Dekat Jasin 1 jam jam sebab tutup jalan dengan hujan dan sebagainya. Kalau ikut saya malam ni saya ada 2 jam nak cerita. Tapi tak apa, kita gunakan dalam masa 20 minit lagi. Saya nak rumuskanlah, bukan saja kempen kita 2 minggu setakat ini, saya nak rumuskan sebenarnya cerita negara kita. Kita sangat-sangat dirahmati kerana setiap masa dan persimpangan yang penting dalam sejarah negara kita, dalam soal kebajikan rakyat kita, dalam setiap persimpangan itu Allah bagi kepada kita pilihan yang jelas. Allah tunjuk mana yang baik, Allah tunjuk mana yang buruk, saudara-saudara. Selama bertahun-tahun kita diserang bahawa Pakatan Harapan ini ialah boneka orang bukan Melayu. Kononnya orang Cina yang kawal. Kononnya komunis yang kawal, saudara-saudari. Itu saya kata tak ada dalam negara di dunia ini yang komunis itu hanya muncul sekali setiap 5 tahun. Kau ingat ni biskut chips more ke apa ni? Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Nak masuk pilihan raya saja tiba-tiba ada parti komunis dalam negara kita ni. Kau dah tak ada. Kau tidak boleh je yang berpeluk, yang berjumpa. Kalau buat rumah terbuka hari raya, rumah terbuka Perdana Menteri ke, rumah terbuka rasmi kerajaan, elok je pimpinan DAP pergi meraihkan muhibah. Elok je dia orang duk peluk, duk makan dan bersama-sama dengan pimpinan DAP. Tapi mari dekat pilihan raya, tiba-tiba dia jadi macam hantu raya. Tiba-tiba daripada DAP ni jadi komunis. Daripada orang Cina biasa yang kita jumpa dekat kopitiam, kita jumpa kat pasar, jiran sebelah rumah kita, tiba-tiba kawan yang duk keliling kita ni, jadi komunis. Tak pernah ada. 2-3 tahun kita terpaksa berdepan dengan permainan politik yang akhirnya memuncak nak masuk pilihan raya ini. Orang ingat orang Melayu bodoh. Orang juga ingat bahawa Pakatan Harapan PKR tidak boleh berdepan dengan permainan perkauman ini. Tapi kita dirahmati. Sebab dalam keadaan mereka yakin bermain sentimen perkauman itu boleh menutup kelemahan-kelemahan pentadbiran yang menyusahkan rakyat, penyelewengan, sakau duit semua, dia ingat alihkan pandangan kepada soal perkauman. Rakyat Malaysia tak nampak perkara-perkara lain yang sebenarnya buka hati kita untuk faham ini bukan soal perkauman, saudara-saudari. Ini soal rakyat, soal masalah kita yang kita perlukan kerajaan bukan saja yang tak sakau, tapi kita perlukan kerajaan yang cekap, kerajaan yang jujur, kerajaan yang beramanah, kerajaan yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk poket mereka, saudara-saudara. Sebab itu dalam tempoh 2-3 minggu ini banyak kejadian-kejadian yang saya yakin banyak juga mengubah pandangan pengundi. PAS, Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin mengaku mereka kerajaan yang bersih. Mereka kata bahawa kalau nak tolak penyelewengan, tolak UMNO, tapi jangan pergi dekat dengan Pakatan Harapan sebab ada Cina. Sokonglah PAS dan Bersatu
supaya kerajaan itu nanti ialah kerajaan yang dikawal oleh Melayu-Melayu yang bersih. Saudara-saudari, terutamanya orang Johor. Isteri saya orang Johor. Keluarga saya sebelah isteri saya orang Johor. Orang Johor bukan orang fanatik agama Islam yang menghukum, menuduh orang lain hanya kerana perbezaan politik. Dulu, zaman dulu, masa saya kecil dulu, dia bolehlah berceramah dekat kampung-kampung, orang PAS boleh jatuh fatwa, tak sokong PAS, bukan Islam. Dulu boleh, zaman aku kecil. Dulu tak ada smartphone. Dulu tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, saudara-saudara. Macam mana dia pusing pun, PAS akhirnya terburai kerana nampak satu persatu wajah mereka, dia bankrupt ideas. Menteri dia makan gaji buta. Presiden dia ponting parlimen. Bila orang tanya dia, kenapa kamu tidak pergi parlimen? Budak kecil sekolah juga yang dijadikan contoh. Dia boleh kata, parlimen ni bukan macam sekolah, tak payah pergi tiap hari. Budak kecil pun tahu. Sekolah, budak-budak anak saya yang kecil tu pergi sekolah tiap-tiap hari walaupun dia tak ambil gaji, saudara-saudari. Dia tahu itu konsep amanah dan tanggungjawab. Budak umur 7-8 tahun pun akan bangun pagi payah-payah bersiap sedia pergi sekolah sebab dia tahu, dia dilatih, dia faham sebagai manusia kita ada tanggungjawab dan amanah. Sebesar 10 tahun pun dia tahu itu amanah dia pergi sekolah. Apatah lagi orang umur 75 tahun yang daripada umur 35 tahun 35 tahun hingga 75 tahun 40 tahun makan duit rakyat, saudara-saudara. Dibayar oleh rakyat, beristeri 2-3 anak banyak, dibayar oleh rakyat. Gaji dari parlimen, pencen menteri besar, pencen adun, gaji penasihat lagi, gaji puluh ribu, 80 ribu sebulan. Orang tanya dia, kenapa kamu tak buat kerja? Dibayar gaji, kamu tak pergi. Dia boleh jawab, saya ikut budak kecil. Budak kecil, tak apalah. Budak kecil macam itu dekat sekolah. Saya besar-besar dah tua ni tak payah pergi sekolah. Jadi orang nampak, saudara-saudari, ini pimpinan yang konon Melayu Islam yang menidakkan keislaman orang lain, tapi belum pun dapat kuasa, saudara-saudari, dia dah boleh ponting. Bayangkan kalau dia dapat kuasa, saudara-saudari. Orang kita boleh tengok, masuk pilihan raya, mereka bankrupt ideas. Yang dia cakap ialah kalau undi PH dan undi BN, masuk neraka. Semalam dia jam. Sebab dia kata kalau undi PH dan BN masuk neraka, pagi-pagi semalam Setiausaha Agung PAS pula beritahu bahawa PAS akan bekerjasama dengan UMNO lepas pilihan raya untuk bentuk kerajaan. Sebab PAS dan Perikatan pun sekarang dah faham mereka tidak akan dapat kerusi yang banyak. Mereka terpaksa bergabung dengan semua parti-parti kecil kalau mereka ada peluang untuk capai majoriti mudah. Jadi orang PAS yang kat luar, orang Perikatan Nasional yang dekat luar, saya nak tanya begini. Minggu lepas kamu kata undi UMNO BN masuk neraka. Ini masuk pilihan raya ni. Kalau hari Ahad ini kamu bentuk kerajaan pula balik dengan UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, kamu bentuk kerajaan yang neraka tadi tiba-tiba dah disucikan ke dah tak masuk neraka? Ke sekarang orang PAS pula yang masuk neraka, sama-sama duduk dalam neraka dengan UMNO? Yang mana satu ni?